Tuan, abang, kakak, ya, tuan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris. Anda gemar mendengar siaran radio RTM? Sukakan rancangan-rancangan tertentu namun terlepas pula untuk mendengar siarannya? Kini anda boleh mendengar kembali rancangan-rancangan terpilih melalui podcast RTM dari 8 stesen radio RTM. Layari podcast RTM sekarang di podcast.rtm.gov.my. Nasional FM, mesranya Bang Min. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar kawan-kawan Bang Mini. Ada yang beragama Islam, ada yang bukan Islam. Alhamdulillah, yang paling seronoknya semua duduk berkongsi mendengar kebaikan-kebaikan yang bermanfaat ni. InsyaAllah itulah yang nak kita kongsikan pada kali ini, iaitu meraihkan dan menghormati agama lain. Jadi sebab itu dalam hidup kita ni Allah Ta'ala jadikan kita ni pelbagai jenis, pelbagai bangsa. Sebab apa? Sebab yang pertama, Allah Ta'ala nak menunjukkan itulah kekuasaan dan juga kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang dijadikan orang Melayu, orang India, orang Cina. Allah Ta'ala jadikan pelbagai agama dalam dunia ini, pelbagai warna, pelbagai bentuk, pelbagai perangai, macam-macam keadaan dalam muka bumi ini. Tapi sebenarnya kalaulah kita hidup dalam meraihkan, tidak menghina dan mengutuk agama lain,
tidak mengutuk ataupun menghina bangsa yang lain. Kita akan hidup dalam keadaan yang majmuk, dalam keadaan yang berbilang-bilang, dalam keadaan yang cukup aman dan sentosa. Sebab itu apabila kita ini negara Malaysia, negara yang hidup dengan penuh kedamaian, kerana masyarakat berbilang bangsa, masyarakat majmuk yang hidup dalam negara Malaysia ini menjadi contoh kepada seluruh masyarakat di dalam dunia ini. Ada orang dia tak boleh bersama dengan bangsa lain, tetapi rakyat Malaysia boleh hidup bersama-sama, boleh makan bersama-sama, boleh ziarah menziarahi. Inilah adab dan juga amalan yang sentiasa kita amalkan sejak daripada turun-temurun. Sebab itu kawan-kawan Bang Min yang sentiasa mendengarkan Bang Min, kita bila sampai saja satu masa ataupun sampai waktu untuk kita meraihkan agama lain, kita raihkan, kita hormati orang lain. Sedangkan Nabi SAW apabila lalu seorang jenazah Yahudi di hadapannya, maka Nabi SAW bangkit berdiri, tanda hormat dan juga memuliakan jenazah yang lalu di hadapan Nabi SAW, walaupun jenazah itu bukan orang Islam. Ini boleh kita jadikan sebagai contoh. Apabila ada sahaja kematian, kita boleh zahirkan duka cita kita, kita boleh zahirkan takziah kita, agar mereka tahu kita saling cinta mencintai, kita saling kasih menyayangi. Ini yang paling seronok. Sebab kalau kita hidup dalam keadaan suka mengutuk, menghina agama lain, kata Al-Quran, percayalah, kalau kamu suka kutuk dan juga hina agama orang lain, maka mereka juga akan mengutuk dan menghina kamu. Jangan marah pula. Sebab itu, kalau kita tak nak orang kutuk dan hina agama kita, jangan kita kutuk dan hina agama orang lain. Hidup dengan penuh adab. Nabi meraihkan orang bukan Islam. Nabi bagi keadilan sama rata. Tidak kira mereka beriman ataupun mereka kufur. Dan paling penting, contoh yang terbaik yang Nabi tunjuk dengan adab, dengan tauladan, dengan pengajaran yang cukup indah ini menyebabkan orang yang bukan Islam, menyebabkan orang yang jauh dengan Nabi akan dekat, akan sentiasa menghampiri Nabi dan seterusnya belajar untuk menjadi seorang yang baik. Jadi mana tahu, kalau Allah Ta'ala bagi hidayah, dia akan masuk Islam, maka bertambah-tambah orang Islam dalam muka bumi ini. Jadi insyaAllah, tunjukkan tauladan, raihkan kekurangan, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi peluang kepada kita untuk terus hidup dalam keamanan dan juga kebaikan. Jadi sekarang itu sajalah yang dapat kami kongsikan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Adua di Nasional FM. Mesra je Bang Min. Hei, Akak cakap. Nina, adik Nina dah habis belajar? Dah kak, tapi pula kena cek kerja tu kak. Oh, Nina tahu tak pasal kerja? Program kerja jangka pendek tu. My Step tu, alah, yang PM kita pernah cakap tu. Ya ke? Tak tahu pula. Tapi adik Nina ni OKU tak kak? Boleh ke dia minta ni? Nina, dengar ni akak nak cakap. Pemimpin kita ni prihatin tau. Ada insentif. Kalau tak silap akak ada 30 juta tau untuk infrastruktur orang kurang upaya ni. Banyak tu kak. Ada juga insentif infrastruktur dan peralatan sekolah keperluan khas. 2 juta lah juga. Kalau tak silap. Macam-macam lagi lah Lina. Kawan akak yang kerja ni memang terlibat dengan OKU ni pun ada beritahu. Ada juga inisiatif kota khas OKU untuk yang nak bekerja sebagai My Step ni. Manalah tahu rezeki adik Lina tu. Bolehlah cuba mohon. Kalau boleh, Lina bawakan adik tu ambil lesen cukai jalan kenderaan OKU. Mudah nak ke mana-mana bila dah kerja nanti. Wah, banyak ni insentif dan inisiatif OKU ni. Baru saya tahu ni kak. Banyak kan? Alhamdulillah, kita ni ada pemimpin yang ambil berat. Syukurlah. Nasional 58 bersama Alif. Selamat pagi bersama dengan anda untuk petang ini semestinya di Nasional 58 edisi hari ini hari Rabu 9 November 2022 yang menyambut hari lahir ini sama lagi. Semoga banyak umur dan dimurahkan rezeki ya. Boleh dengarkan kami secara live streaming di RTM Plus, RTM.com, dan juga di saluran Metro 89 serta saluran My TV 701. Sekejap lagi saya nak kongsikan kepada anda mengenai perkhidmatan LRT Gelangit Jaya Abang Park di Kantong. Perkhidmatan bas percuma disediakan. Sekejap lagi saya akan bacakan berita sepenuhnya. Okey, ini dia Spring FM
berikut adalah tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Umum Malaysia ke-15. Tarikh keluar wet pada Khamis 20 Oktober 2022. Hari penamaan calon pada hari Sabtu 5 November 2022. Hari mengundi awal pada hari Selasa 15 November 2022. Manakala hari mengundi jatuh pada hari Sabtu 19 November 2022. Pilihan Raya Umum ke-15, undi anda penentu masa depan negara. Anda sedang mendengarkan Nasional 58.
pasukan kejuruteraan melaksanakan kerja-kerja rektifikasi dan baik pulih. Itu antara informasi yang dapat saya kongsikan kepada anda untuk petang ini. Okey, itu antara bagi pengguna LRT laluan Kelana Jaya ke Ambang Park. Okey, setelah lagi 6.30 minit petang kita ada siaran roundup, tapi sebelum kita lain dulu lagu ini dari Aisyah, Janji Manismu, Nasional FM.
yang sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Baik, 6.30 minit petang. Jom kita terus ikuti siaran Raudah untuk petang ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ervino Johari dengan tajuk Penyakit Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua lagi kita di dalam program Raudah di Nasional FM bersama saya sepanjang minggu ini, Muhammad Ervino Johari. Kita berbicara, berkongsi dapatan, berdiskusi dan saling memberikan nasihat antara satu sama lain, mengambil iktibar di bawah tajuk yang hebat, iaitu penyakit ain. Rawatannya bagaimana? Ini kan adalah merupakan lumrah bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa juga musibah, kesakitan, penyakit, keuzuran dan sebagainya. Kita akan secara fitrah menjadi manusia yang sangat-sangat nakkan, cepat untuk cari apakah penawarnya, apakah ubatnya. Penyakit ain ini juga tidak terkecuali betapa ia adalah merupakan penyakit yang Nabi kata boleh melangkaui kadar. Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kadar. Kalau boleh ada benda-benda yang boleh melampaui dan mengatasi kadar ini, itu adalah penyakit ain. Dia boleh jadi daripada pandangan orang, sama ada orang yang jahat ataupun orang yang baik, sama ada kerana hasad dengki dan dendam kesumat, ataupun kerana penghargaan, pujian, kekaguman yang berlebih-lebihan. Lalu rawatannya, sekiranya seseorang terkena penyakit ain, maka berubatlah, berusahalah untuk mencari penawar dengan rawatan yang merupakan rawatan patut syarak, rawatan yang syar'i ataupun yang tidak berlawanan, bersalahan dengan tata cara ataupun dengan apa yang telah pun digariskan di dalam Islam. Yang pertama ini adalah dibacakan ruqyah ataupun ruqyah. Ini berdasarkan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Hurairah bin Syaikh radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Yang bermaksud tidak ada ruqyah, tidak ada perkara yang lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain ini atau penyakit yang diakibatkan oleh sengatan binatang-binatang yang berbisa. Doa adalah merupakan perkara yang paling tinggi. Kita masyarakat sebenarnya telah pun ramai yang sudah lebih cakna, terbuka dan mendapat maklumat tentang ayat-ayat ruqyah. Sama ada digunakan pada ayat-ayat ruqyah untuk mengelakkan sebarang gangguan ataupun dengan berdoa, maka ini adalah merupakan cara perawatan bagi penyakit ain. Kedua, dengan dimandikan orang yang kena sakit ain ini dengan air. Dan ini berdasarkan satu kisah yang hebat yang telah pun direkodkan dalam sepotong hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Amir bin Rabi'ah telah pun melalui rumah yang diduduki oleh Sahal bin Hunayf. Yang ketika itu Sahal sedang mandi. Lalu Amir yang melihat secara tidak sengaja Sahal yang sedang mandi itu, dia berkata, aku tidak melihat seperti hari ini kulit yang lebih mirip keindahannya, kecantikannya dengan kulit wanita yang dipingit, iaitu seperti mana anak dara pingitan, kecuali seperti mana kulit Sahal bin Hunayf yang sedang mandi tadi. Komen daripada Amir bin Rabi'ah ini ialah dia sekadar mengkagumi hebatnya, cantiknya, mulusnya kulit Sahal bin Hunayf yang digambarkan seperti mana kulit wanita. Lalu tidak berapa lama kemudian Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu tiba-tiba terjatuh sakit, lantas beliau dibawa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada mereka, selamatkanlah Sahal yang sedang terbaring sakit. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud siapakah di antara kamu yang telah pun menyebabkan perkara ini? Maka para sahabat lain yang berada di situ menyatakan bahawa Amir bin Rabi'ah, wahai Rasulullah. Maka
Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Subhanallah. Ia bermaksud, kenapakah kata Nabi ada di kalangan kamu ini yang nak membunuh saudaranya? Subhanallah, penyakit ain ini dengan pandangan dan juga ungkapan boleh menyebabkan orang lain jatuh sakit seumpama nak membunuh saudaranya. Seharusnya apabila salah seorang daripada kamu melihat sesuatu pada diri saudara yang dilihatnya itu suatu benda yang menakjubkan, suatu benda yang dia kagumi, satu perkara yang dia rasa hebat sangat bagi penghormatan, bagi penghargaan dan juga pujian, maka hendaklah dia mendoakan bil barakah, mendoakan keberkatan untuk orang yang dipandang. Ini antara yang nyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada sudut perubatannya, baginda sallallahu alaihi wasallam minta untuk diberikan kepadanya air, dan kemudian dia menyuruh Amir bin Rabi'ah tadi yang melihat dan memberikan ungkapan kekaguman kepada Sahal tadi, disuruh Amir untuk berwuduk terlebih dahulu. Amir pun berwuduklah, dan selepas dia berwuduk, Nabi SAW memerintahkan Amir tadi untuk menggunakan bekas air yang telah digunakan untuk berwuduk tadi untuk dia siramkan, dia jirus, dia mandi kepada sahabat yang sakit tadi, iaitu Sahal. Lalu Sufyan menyebutkan bahawa daripada Az-Zuhri, baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menyiramkan air itu kepada Sahal daripada arah belakangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i. Ini yang ditunjukkan sebagai cara pengubatan, di mana Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, hadhil kaifiyah, cara pengubatan ini la yantafi'u biha man ankaraha. Orang yang mengingkarinya, orang yang pandang rendah cara perubatan macam ni, dia tidak akan dapat manfaat, dia tidak akan mujarab daripadanya. Wala man sakhira minha, orang yang mempersenda-sendakan cara perubatan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, mereka juga tidak akan dapat manfaat daripada apa yang nak dilakukan. Lalu wala man syakka fiha, orang yang ragu-ragu, rasa was-was, ya ke betul ke dengan mandi ini boleh mengubat penyakit ain, orang ini juga kalau buat tidak akan mujarab, tidak akan jalan. Katanya au fa'alaha mujarraban ghayra mu'taqidin, ataupun orang yang buat ni sekadar dan cuba-cuba saja, dia buat perubatan ini tanpa keyakinan, maka ia adalah merupakan perkara yang sia-sia, ia juga tidak akan dapat mengubati, tak mujarablah penyakit ain tadi. Kita ini subhanallah dengan apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu melindungi diri kita dan ahli keluarga kita daripada penyakit ain. Kita tak nafikan konsep tawakal, tetapi kita juga kena pastikan diri kita dan ahli keluarga kita mengelakkan sebarang bentuk asbab, sebarang bentuk perkara-perkara yang sebab yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit ain ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara pencegahan terbaik terhadap penyakit ain ini adalah berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat? Nabi pernah melindungi ataupun memperlindungkan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan ini digambarkan dalam sepotong hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min syarri kulli ainin lammatin." Yang bermaksud, aku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlindungkan kamu Hasan dan Husain, kamu berdua ini, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Daripada siapa? Daripada syaitan, daripada binatang berbisa, dan daripada mata yang melihat kamu dengan pandangan kedengkian dan juga dengan pandangan hasad. Riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, Majah dan juga At-Tirmidzi. Subhanallah, cuba kita laksanakan ini, dan kalau boleh kita jadikan doa ini sebagai satu bekalan dan juga satu latihan dalam masa yang sama, dan
jadikan dia sebagai kebiasaan amalan untuk kita lindungi diri kita dan juga ahli keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita, menjadikan diri kita ini selamat daripada perkara-perkara ain ataupun keburukan-keburukan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام
lagu-lagu terbaik dan rancangan-rancangan ilmu agama pengisian jiwa. Ini baik untuk tuan-tuan muslimin dan muslimat. Masa waktu solat pagi maghrib bagi seluruh ibu negeri untuk hari ini Rabu 9 November 2022. Syalam Putrajaya dan Kuala Lumpur 6.58 minit petang, Tanah 6.59 minit petang, Alor 7 malam, Pulau Pinang 7.1 minit malam, Ipoh 6.59 minit petang, Seremban 6.58 minit petang, Melaka 6.57 minit petang, Johor Bahru 6.52 minit petang, Kota Baru dan Kuantan 6.53 minit petang dan Kuala Terengganu 6.49 minit petang. Sementara itu, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib di Kuching 6.27 minit petang, Wilayah Perth Ketuan Labuan 6.1 minit petang dan Kota Kinabalu 5.59 minit petang. Teruskan mendengar Nasional FM sentiasa
di tempat anda. Tawau 94.7. Nasional FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan Nasional 58. Nasional FM, sentiasa di hati.
148 misalnya menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluangkan masa beramah-masa dengan penduduk. Laporan wartawan Anas Makno. Baik, terima kasih. Saya minta bersedia ayat hitam sampai Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen ini. Sesuai memberi sokongan kepada calon PN sini Datuk Seri Mikasyong. Yang Mahkamah Perdana Menteri tiba pada pukul 2.30 petang tadi bersama calon dan Menteri Besar Datuk Hafiz Ghazi selain calon di Sempang Rendang Datuk Seri Hasmi Mohamad. Dalam ucapannya, beliau menyeru penduduk di ayat hitam supaya meneruskan sokongan kepada calon BN yang lama berkhidmat di sini. Selain kempen BN yang diserikan dengan program Perdana Menteri, calon PN pula K. Omar Ali dan Tunggal Ali memenuhi kempen tersima dengan memuat naik kenyataannya di laman sosial selain berjumpa masyarakat di kawasan ayat hitam. Tanjung Karang, Selangor diluluskan Oktober lalu. Kemudahan pada golongan peniaga kecil dan berjaya melibatkan peruntukan RM1 juta dijangka dapat menarik minat langsung dari luar itu akan menikmati berbagai buah dan makanan di kawasan itu. Rata-rata peniaga meluahkan rasa gembira dan berharap inisiatif tersebut dapat membantu mengembangkan lagi perniagaan mereka. Kira lah. Lepas tu saya kat sini dah lebih kurang 17 tahun, dia 18 tahun macam tu lah. Dari mak sampai saya. Kita dah jadikan hub sebuah makanan sini. Supaya orang dapat datang ke Tanjung Karang, kita kenal Tanjung Karang lebih dalam lagi. Sekarang ni kami dalam pembinaan untuk membuat bumbung. Jadi sesiapa yang sudi yang gaduh di kawasan Tanjung Karang boleh datang ke kawasan Tanjung Karang untuk kami menjaja. Moga memang memang berjaya. Daripada tempat-tempat lain kan Tanjung Karang memang jadi tumpuan sekarang. Tempat laluan highway memang ramai yang tinggal sini. Dalam kemeriahan kempen PRU 15, peminat bidang astronomi tidak melepaskan peluang mencerap fenomena gerhana bulan penuh atau